Jadi saya akan bacakan soalan tugasan yang telah kumpulan kami dapat. Okey, tugasan kedua persembahan. Secara berkumpulan, anda dikehendaki mengenal pasti satu artikel ilmiah yang terdapat dalam jurnal. Anda dikehendaki menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel secara berkumpulan. Seterusnya, anda dikehendaki membuat rakaman video analisis keutuhan wacana tersebut. Durasi rakaman video adalah 30 minit. Dan kami dikehendaki memilih satu artikel sahaja. Ahli kumpulan 2 hingga 3 orang. Dan kami diperlukan untuk memuat naik rakaman ini melalui pelantar YouTube untuk dikongsi dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat global. Jadi setelah diselidik dan dicari oleh ahli kumpulan kami telah memilih satu tajuk artikel. Dan artikel itu bertajuk Khawarij Firqah terawal di dalam Islam. Tinjauan ringkas terhadap sejarah dan pemikirannya yang dihasilkan oleh Muhammad Syafiq bin Ismail daripada Pusat Pensiaran Ilmu dan Bahasa dan artikel ini diterbitkan di Universiti Malaysia Sabah. Itu adalah artikel yang kami pilih dan kami akan seterusnya kami akan menerangkan tentang keutuhan wacana, rujukan dan juga kejelasan yang terdapat dalam artikel kami ini. Analisis pertama ialah tentang keutuhan wacana. Sebelum itu, apakah itu keutuhan wacana? Menurut Kamus Dewan, keutuhan wacana bermaksud sesuatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam satu wacana. Asma Haji Omar juga ada mengatakan keutuhan wacana membawa maksud keseluruhan perlarian bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Ciri-ciri keutuhan wacana ialah susunan berurutan yang teratur dalam satu teks penulisan. Yang kedua, terdapat turutan atau koheran, iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu sesuatu teks bermakna dan boleh difahami. Ketiga, wujudnya tautan atau dipanggil sebagai kohesi, iaitu keserasian antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Terdapat 4 jenis dalam keutuhan wacana. Yang pertama adalah semantik, yang kedua leksikal, dan yang ketiga gramatikal, dan yang keempat adalah fonologi. Yang pertama kita tengok dulu keutuhan semantik. Menurut Faridah Nazir, keutuhan semantik adalah sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan melibatkan hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Keutuhan semantik ini boleh difahami melalui 2 jenis. Yang pertama adalah hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana, iaitu hubungan yang melibatkan antara klausa atau ayat sahaja. Yang kedua adalah kesatuan latar belakang semantik. Merujuk pada kesatuan melibatkan latar belakang yang terdiri daripada kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan, idea penulis dan jenis media penyampaian. Contoh keutuhan semantik yang terdapat dalam artikel yang kami gunakan adalah yang pertama, hubungan alasan dan akibat. Kita tengok di sini, Khawarij merupakan sebuah aliran yang tidak asing lagi dalam sejarah Islam. Seperti aliran Islam yang lain, ia mengalami perubahan demi perubahan untuk menyesuaikan dirinya dengan tuntutan zaman. Khawarij yang dahulunya terkenal sebagai sebuah aliran yang anti pemerintahan, kini diamalkan sebagai sebuah mazhab rasmi dalam sebuah negara seperti Oman. Di sini saya ingin tekankan pada highlight yang berwarna kuning, iaitu Khawarij yang dahulunya terkenal merupakan adalah alasan untuk diamalkan sebagai sebuah mazhab rasmi, iaitu akibat. Yang kedua adalah hubungan sebab dan akibat.
Contohnya di sini, namun sekiranya ditinjau literatur yang dikarang dalam bahasa Melayu, kurang sekali diterokai sejarah dan pemikiran Khawarij ini daripada sumber asalnya. Yang dimasukkan sebagai sumber asal ialah karya-karya ilmuwan Khawarij demi memastikan keasliannya. Terdapat beberapa karya yang menuliskan berkenaan aliran-aliran Islam ini, namun ia memiliki permasalahan keaslan yang jelas. Yang dapat ingin saya tekankan di sini adalah highlight berwarna kuning, iaitu kurang sekali diterokai sejarah dan pemikiran Khawarij sebagai sebab dan akibatnya adalah memiliki permasalahan keaslian yang jelas. Jenis kedua yang kita tengok dalam keutuhan wacana adalah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ialah keutuhan yang melibatkan pertautan atau perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal juga merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. Contoh bagi keutuhan leksikal yang adalah artikel yang kami gunakan adalah yang pertama, antonim, iaitu perkataan yang berlainan bentuk, ejaan dan makna. Yang kami ingin tekankan di sini adalah pada highlight berwarna biru iaitu perkataan sesat dan kebenaran. Ia saling bercanggah makna antara satu sama lain. Yang kedua adalah persamaan leksikal atau sinonim, iaitu perkataan yang mempunyai berlainan ejaan dan sebutan tetapi makna yang hampir sama ataupun sama. Contohnya seperti highlight yang berwarna biru iaitu pemimpin dan kepimpinan. Kedua-duanya mempunyai kata dasar yang sama iaitu pimpin. Yang ketiga adalah pengulangan iaitu setiap perkataan yang diulas secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi atau maksudnya. Contoh dekat sini adalah dengan makna ini menurut mereka Sayyidina Talhah dan Zubair adalah Khawarij yang asli. Akan tetapi dinyakhawarijkan pula selepas itu oleh Khawarij yang lain. Perkataan yang sama dekat sini adalah Khawarij. Seterusnya kita teruskan kepada keutuhan gramatikal. Gramatikal bermaksud nama atau bahasa. Manakala makna gramatikal ialah makna yang muncul akibat proses gramatikal iaitu bidang kajian. Semantik yang mengkaji makna yang ada daripada proses gramatikal seperti perilmuan, penggagaan dan penajmukan. Keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan peribahasa. Contoh keutuhan gramatikal yang pertama adalah penanda rujukan, iaitu kata ganti nama diri, orang dan kata ganti nama majmuk. Contohnya di sini, tindakan Sayyidina Muawiyah ini seterusnya diakhiri dengan kepatuhan Sayyidina Al-Hasan kepada Sayyidina Muawiyah. Mereka berdua bersama-sama membunuh Syaki-Baki Khawarij yang berada di Al-Nakhilah. Perkataan yang ingin ditekankan di sini adalah highlight yang berwarna hijau iaitu Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Al-Hasan, yang mana kata ganti dirinya adalah mereka berdua. Baik, yang kedua adalah penanda pergantian iaitu menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat yang lain. Contohnya adalah kesetiaan mereka ialah kepada kelompok yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan kesetiaan mereka kepada kelompok itu ditegaskan dengan penamaan kelompok tersebut sebagai mukmin. Yang ingin ditekankan di sini adalah highlight berwarna hijau iaitu kelompok yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu disebut juga sebagai kelompok iaitu mukmin. Contoh yang keempat adalah penanda penghubung iaitu berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Contoh yang ditekankan di sini adalah highlight berwarna hijau iaitu sekiranya dinilai lebih lanjut. Iaitu perkataan sekiranya dinilai lebih lanjutnya adalah ini untuk menghuraikan lagi daripada isi yang sebelumnya. Dan yang keempat adalah penanda elwisis iaitu unsur penyelapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Contohnya seperti inilah kisah Khawarij, Allah dan para malaikat menjadi saksi bahawa kami ini musuh kepada sesiapa yang memusuhi mereka.
dan sentiasa kepada sesiapa yang setia kepada mereka dengan ihsan, tangan dan hati kami. Kami hidup berdasarkan selama mana kami hidup, kami mati berpegang dengannya, kami akan dibangkitkan di sisi Tuhan kami kelak dalam keadaan tetap berpegang dengannya. Iaitu berpegang dengan mazhab Khawarij ini sendirilah. Itu mereka tidak mengulangkan perkataan dengannya Khawarij. Dan jenis keutuhan yang terakhir iaitu yang keempat adalah fonologi. Fonologi ialah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam satu wancana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Keutuhan fonologi digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Contohnya seperti tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Terdapat juga keutuhan fonologi yang bukan dalam penulisan. Contohnya seperti riuk wajah dan juga pergerakan badan. Okey, contoh keutuhan fonologi yang ada dalam penulisan artikel yang dipilih oleh kami adalah seperti yang dihighlightkan dengan highlight yang berwarna pink iaitu tanda koma dan tanda titik. Contohnya sesudah itu muncul kemunculan Khawarij yang tidak bersetuju dengan Nafi', lalu berpindah ke Yamamah dan kini terletak di kawasan antara Arab Saudi dan Bahrain. Selesai sudah 4 jenis keutuhan wacana iaitu yang pertama adalah keutuhan semantik dan kedua adalah leksikal, yang ketiga gramatikal dan yang keempat fonologi. Selain daripada itu, dalam setiap penulisan akademik semestinya memerlukan sumber rujukan. Sumber rujukan bermaksud rujukan yang boleh difahami sebagai perbuatan, iaitu memberi kredit dengan menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir penulisan. Dalam pada masa yang sama, rujukan ditulis bertujuan untuk mengiktiraf karya orang lain dan membantu pembaca mencari sumber asli maklumat serta dapat mengelakkan berlakunya plagiat dalam penulisan seseorang dan menunjukkan bahawa penulisan yang baik kerana datang daripada pelbagai sumber rujukan seperti artikel, majalah, surat khabar, sumber internet dan sebagainya. Baik, marilah kita lihat bukti bahawa setiap ayat yang diambil oleh penulis mempunyai rujukan-rujukan yang diambil daripada pelbagai sumber, iaitu daripada majalah, daripada buku, daripada jurnal dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa penulis mempunyai rujukan yang tersendiri yang datang daripada pelbagai sumber yang kita boleh yakini dan percaya. Okey, baiklah. Rujukan yang terdapat dalam artikel yang telah ditulis oleh Muhammad Syafiq Ismail iaitu jurnal, buku, majalah dan laman web. Mari kita lihat jurnal. Jurnal yang telah dirujuk oleh Muhammad Syafiq Ismail iaitu yang telah ditulis oleh Abdul Rahim, Rahimi dan Ramli serta Muhammad Anwar dan Syahmi dan Muhammad yang ditulis pada tahun 2018 iaitu yang bertajuk Gejala Takfirisme dalam Gerakan Ekstremisme Agama Semasa, iaitu jurnal peradaban. Yang kedua iaitu Abdul Rahman S.B yang ditulis pada tahun 2014 dan bertajuk The Theology Discussion of Khawarij on the Issues of Takfir, Accusation of Unbelief, and the Status of Muslim and Politics, Al-Shajarah, Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization. Terdapat banyak lagi jurnal yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh Muhammad Syafiq Ismail. Lain daripada itu, rujukan yang telah diambil oleh penulis daripada buku, daripada sumber buku. Yang pertama sekali, buku Al-Baradi, ditulis oleh Al-Baradi Abu Al-Qasim bin Ibrahim
pada tahun 2014. Bukunya bertajuk Al-Jawahir Al-Muntaqah yang diterbitkan di London, Dar Al-Hikmah. Sumber daripada buku yang ditulis oleh penulis iaitu ada penulis buku tersebut Ad-Darqutni Ahmad bin Sa'id yang diterbitkan pada tahun 1974 yang bertajuk Tabaqat Al-Masyayikh bi Al-Maghrib dan diterbitkan di Konstantin Matba'ah Al-Ba'th. Seterusnya yang diambil daripada majalah yang ditulis oleh Putra AMS pada tahun 2014 iaitu bertajuk Kesesatan Ideologi ISIS, Islamic States of Iraq and Shams, dalam majalah As-Sunnah edisi 06 tahun 1435 bersamaan dengan 2014 Masihi. Diterbitkan di Surakarta dan penerbitnya Yayasan Lajnah Istiqamah. Yang terakhir sekali iaitu penulis mengambil rujukan daripada laman web iaitu Message Amman pada tahun 2004 yang bertajuk The 3 Points of the Amman Message, volume 1 pada 19 Mei 2020. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang kejelasan dalam artikel yang telah kami kaji ni. Jadi, sebelum itu saya akan kenakan apa itu kohesif dan koheren. Jadi kohesif merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohesif biasanya merujuk pada hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana supaya memiliki kesepaduan dan utuh. Seterusnya koheren. Apa maksud koheren? Koheren dalam penulisan akademik bersifat subjektif dan perlu dilihat secara menyeluruh. Ini untuk memudahkan pembaca dapat mengenal pasti penulis itu mempunyai tahap kejelasan yang baik dengan melalui koheren dalam penulisan akademik. Itu sahaja. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang bukti kohesif yang kami dapat dalam artikel ini. Jadi, saya beri contoh ayat yang saya telah sertakan apa bukti ayat dalam artikel tersebut. Okey, saya bacakan. Kajian ini juga telah mengenal pasti bahawa pusat pemikiran Khawarij dan termasuklah Ibadiyah ialah konsep Al-Wala' wa Al-Bara'. Yang istimewa buat Khawarij ini, konsep yang sama juga sebenarnya dibahaskan dalam aliran-aliran lain seperti Ahli Hadis dan Asyairah. Maksudnya, ayat yang first kita cakap pasal konsep Al-Wala' Al-Bara'. Yang istimewa buat Khawarij ni. Lepas tu ayat kedua pula kita cakap tentang konsep yang sama. Maksudnya macam dia berkaitan dengan Al-Wara' Al-Bara' ni, tapi sebenarnya kita ada isi-isi lain. Tapi dia berkaitan dengan Al-Wara', Al-Wala' dan Al-Bara' ni. Maksudnya ini adalah bukti kohesif yang menyatakan bahawa kita terangkan tentang benda sama tapi datangkan sertakan dengan contoh-contoh yang lain. Ini apa yang saya dapat tentang bukti kohesif yang terdapat dalam perenggan dalam artikel tersebut. Okey, jadi apa bukti koheren yang saya dapat dalam artikel ni adalah sebagai contoh yang telah saya sertakan. Okey, contoh ayat dia Khawarijism merupakan istilah baru merujuk pada ideologi takfir dan keganasan yang dilakukan segelintir umat Islam dini hari. Ia dikaitkan. Okey, ia tu berkaitan dengan Khawarijism. So dia macam ia dikaitkan dengan gerakan Islam politik yang ingin menegakkan sebuah negara Islam. Maksudnya ia ni berkaitan, ia ni kita menerangkan tentang Khawarijism. Khawarijism ni, so kita macam kembangkan apa maksud Khawarijism ni. Kita macam bagi huraian tentang Khawarijism. Sebab ayat yang first dia cakap tentang Khawarijism. Apa maksud Khawarijism? Ayat seterusnya, apa huraian untuk berkaitan dengan Khawarijism tersebut. Jadi itu adalah bukti koheren yang telah saya dapat dalam artikel artikel kami sebentar tadi. Secara tuntasnya, berdasarkan artikel yang telah kami bentangkan sebentar tadi, telah kami dapati bahawa terdapat pengaplikasian keutuhan wacana yang merangkumi dari aspek kohesi dan koheren. Selain daripada itu, penulisan ini juga mempunyai ciri-ciri keutuhan yang dapat dilihat melalui kewujudan aspek semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Di samping itu, sumber rujukan juga telah dilampirkan dengan spesifiknya dalam penulisan ini dan seterusnya
Kejelasan yang diaplikasikan dalam penulisan ini sangat tepat, jelas dan mudah difahami seperti apa yang terkandung dalam ciri-ciri kejelasan dalam penulisan.